Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana. Mi. Mic. Dah. Kenal tak? Faslun lah. Faslun bermula syarat baca Fatihah tu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun, ini satu pasal. Ini mana? Ini al-kalamul ati. Satu pasal. Bermula syarat baca Fatihah itu 10 perkara. Pertamanya daripada 10, dibaca akan dia dengan bahasa Arab. Sebab Fatihah ni Quran. Masalahlah takbir dulu. Kalau lemah bahasa Arab, boleh terjemah dengan bahasa dirinya. Atau bahasa yang dipaham. Adapun Quran tak boleh nak terjemah, tak boleh nak ubah kepada bahasa yang lain. Pertamanya dibaca akan dia dengan bahasa Arab. Kalau tak boleh bahasa Arab, akan datang. Kena ganti dengan doa, zikir yang lain. Tak boleh juga zikir tu kena diam, qadar Fatihah. Mana tak boleh gantilah dengan bahasa yang lain. Kedua, dengan tertib antara segala kalimahnya. Tertib mana susun. Jangan mengkemudiankan yang dahulu, mendahului yang kemudian. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, alaihi gitu. Kena Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh mendahulukan Ar-Rahim daripada Ar-Rahman. Sama juga dengan ayat-ayatnya. Tak boleh mendahulukan Alhamdulillah atas Bismillah. Tertib segala kalimah. Kedua. Ketiga, dengan mualat. Makna dengan berturut-turut antara segala kalimahnya. Tak boleh kita selangi kalimah-kalimah Fatihah atau selangi ayat-ayat Fatihah dengan diam yang panjang ataupun kalam ajnabi, melainkan qadar bernafas ataupun qadar lelah penat. Keempat, memelihara segala hurufnya daripada makhrajnya, jangan bertukar makhraj. Daripada ta jadi ta, mustaqim, melainkan huruf-huruf yang boleh dibaca dengan wajah yang lain lah. Seperti sad, dengan sin, ihdinas sira. Baik. Mana bertukar huruf kepada huruf yang lain. Pelihara makhraj huruf. Kelimanya, memelihara segala tasydidnya. Segala tasydid. Tasydid yang maklum 14 tasydid. Yang 14 tempatnya.
Maka jika ditakhfifkan, mana diringankan, mana tak ditasydidkan, satu tasydid dengan sengaja, seperti Ar-Rahman, dibaca Bismillahirrahman, Bismillahirrahmanirrahim. Dibuang tasydid pada ra. Di situ ada, bila tasydid ada dua ra, dibuang tasydid tinggal satu ra. Ditakhfifkan satu tasydid, seperti Allah tu dia kata Bismillah, Bismillah, Bismi. Bismillah, Bismillah. Ditakhfif tu pula dengan sengaja. Lagi ia ketahui akan haramnya, lagi mengubah ia akan maknanya dengan sebab mengurangkan tasydid tu, maka batal sembahyangnya. Ini tak boleh ulang balik dah, sebab dia sengaja. Dia ketahui akan haram, sengaja pula lagi mengubah maknanya dengan sebab buang tasydid tu, ubah makna. Maka batal sembahyangnya. Batal tu ketika itu juga, ketika dia mentakhfif tu. Seperti mana Abang? Misalnya seperti ia musalli ni, takhfif iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi takhfif dia baca iya saja. Kah tu tak khitab tu, kalau baca iya tu, al-iya tu makna dia bau syamsi, cahaya matahari. Kalau baca iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ia baca iya. Yang pertama tu iya lah. Yang kedua ni dibaca dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan tak ditasydidkan ya tu. Maka jika dia baca tu dengan sengaja, lagi tahu maknanya, makna iya, al-iya tu mana dhau syamsi, mana cahaya matahari. Kaf tu kaf khitab, iyyaka akan cahaya matahari engkau. Nescaya jadi kafir kalau dia tahu makna dia. Dia qasad makna iya tu sebagai cahaya matahari. Pada ketika itu juga, kerana makna iyyaka na'budu tu dengan takhfif itu akan cahaya matahari. Ini cahaya matahari engkau lah situ. Akan cahaya matahari engkau. Sebab al-iya dengan kaf tu kalimah lain lah. Iya satu kalimah, kaf tu satu kalimah, kaf khitab. Akan cahaya matahari engkau, diidafat lah pada kaf. Akan cahaya matahari engkau kami sembah. Dan makna iyyaka nasta'in dengan takhfif tu, dibaca dengan takhfif, akan cahaya matahari engkau kami minta pertolongan. Dia qasad makna dia. Maka jika ditakhfif dengan lupa, bila selesai tadi sengaja lagi tahu akan haram, lagi pula dia tahu makna dia qasad pada makna dia, jadi kufur. Maka jika ditakhfif dengan lupa atau jahil, sebab baru masuk Islam. Jahil yang muktabar ni dua bangsa ni. Jahil sebab masuk Islam baru masuk, ataupun jahil sebab jadi dia jauh daripada tempat ulama. Ada negeri-negeri yang ulama duduk di pekan-pekan, dia duduk di cerun-cerun bukit, di puncak-puncak bukit tempat dia. Jadi banyak benda dia tak tahu. Ni pula yang kedua, jahil sebab baru masuk Islam. Atau takhfif yang tiada merubah makna. Seperti baca, seperti waladdallin. Mana takhfif tang dad dah. Bukan talam dah. Sebab dalilun. Wala dalin dia baca. Wala dalin. Cuma dia tak
Tak baca ad-dallin. Sebab dallin tu dot masih ada. Dallin. Lam tu kena 2 kali lah. Takhfif lam tak boleh. Sebab dalilun tu. Tu. Dibaca dengan ha. Dibaca dia takhfifkan ni. Sini misal takhfif tang lam. Tang dot serupa juga. Wala dalin. Dibaca wala dalin. Dengan takhfif, maka tiada batas sembahyang tetapi batal bacaannya lah. Sembahyang tak batal bacaan. Maka wajib ulangnya dengan betul. Ulang dengan betul tu dahulu dari berturun kepada rukuk. Kita nak perkah tu pun sama, kita makmum. Tengoklah kalau dia tak betul bacaan dia, rukuk tak betul lagi. Perkah. Adapun sebelum tu dia boleh lagi ada masa lagi nak betul bacaan dia. Dahulu dari berturun kepada rukuk. Maka jika tidak ulangnya dalam keadaan dia baca dengan salah tu, mesti batal sembahyang. Batal itu bila? Dengan turun kepada rukuk. Semata-mata dia turun rukuk saja batal. Sebab dah habis masa nak ulang. Sebelum rukuk tu mungkin ada masa lagi. Hukum batal tu ketika dia turun. Adapun jika ditasydidkan habis. Tadi mentakhfifkan yang bertasydid. Ini sebalik dia pula. Adapun jika ditasydidkan huruf yang tiada bertasydid, seperti dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah tasydid tu. Allaham tadi. Allah dia baca Allaham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tasydid atas lam tu. Asal tak tasydid, maka itu haram tetapi memada sah sembahyang. Sebab tak ubah makna lah. Jika tidak ulangnya sekalipun sah sembahyangnya serta berdosa atasnya. Sah sembahyang sebab tak ubah makna. Tu ni tilikan fuqaha. Fuqaha di hukum macam tu. Tu. Tajwid hukum lain pula. Tak boleh kita nak ambil hukum tajwid tak sini. Fuqaha kata boleh Allahu Akbar sampai 14. Sampai 7 alif. Turun kepada rukuk panjang Allahu Akbar. Bangkit pada sujud naik Allahu Akbar panjang boleh. Jangan ambil hukum tajwid tak sini. Ini hukum fuqaha dia kata boleh. Keenam, tiada diam yang panjang antara ayat-ayat dan kalimah-kalimah. Kalimah tu Bismillah, Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tu kalimah dengan kalimah. Ayat dengan ayat pula. Bismillah, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat dengan ayat. Mana jangan diam yang panjang antara ayat dan kalimah ini. Iaitu diam yang panjang tu. Diam yang lebih daripada bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berhenti penat. Berhenti penat ni ikut tak sama semua orang. Kena orang tu dia jenis penat. Tu. Kena bercakap sepatah nyawa lama sikit. Bercakap sepatah pula. Tengoklah. Ini lebih daripada qadar bernafas sebab dia penat pula dia. Dia jenis penat. Tu. Kesihatan tak pun elok dia penat. Tak apalah. Lama sikit habuan dia penat. Tu. Kalau orang biasa ni qadar bernafas tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada tambah masa untuk penat lagi. Dan berhenti penat dengan tiada uzur. Tu. Dan tiada diam yang pendek habis.
Akan datang ada pula mana benda lambat Fatihah yang diberi keuzuran. Akan datang cerita buat muafiq yang uzur ketinggalan 3 rukun panjang daripada imamnya. Akan datang. Ni penat yang tak di uzuran lah. Uzur sana tu boleh lama lagi pada ni. Ada lagi orang lambat Fatihah. Dan tiada diam yang pendek. Diam tapi pendek ya. Asalnya diam pendek ni boleh. Bukan diam yang panjang, tapi diam yang pendek yang qasad memutus bacaan. Walaupun diam tu pendek, tapi dah qasad nak berhenti, nak mutus bacaan, mana diam yang pendek tu mudarat juga. Bandingkan seperti orang bermusafir, semata-mata dia niat nak berhenti, tapi kenderaan nak jalan lagi, tak apa. Tak putus apa lagi. Tapi kalau dia berhenti walaupun sat, tapi dia kata tak mau pergi mana nak tak jadi pi. Yang putuskan safarnya. Jadi di situ kalau nak jalan dia kena mula situ balik. Kalau nak jalan pula dia tak boleh kira pada rumah dia. Dia kira tempat berhenti tu. Baru mula safar barulah. Sama dengan bacaan Fatihah ni pun. Kat sana dia berhenti. Pasal nak putus safar. Walaupun berhenti tu sat. Tak sama dengan dia masih berjalan. Walaupun qasad putih, tak putih lagi. Fatihah sama juga di sini. Diam tu pendek, tapi qasad memutuskan bacaan. Dia kena ulang lain. Maka jika diam yang panjang, dengan tiada uzur, atau diam yang pendek, yang qasad memutus bacaan, nasihat wajib mula bacaannya pula sebab putih dah. Kena bismillah lain. Kena bismillah semula. Wajib mula pula daripada awalnya. Maka jika tidak mula baca pula daripada awalnya, nasihat batal sembahyang. Bila nak batal tu? Dengan turun rukuk. Dengan turun rukuk tu. Situ sepadan dia atas sembahyang. Pasal pun situ macam tadilah. Sebab masa qiyam tu mungkin lagi kita ulang Fatihah kita. Adapun diam yang panjang dengan uzur seperti diam kerana hendak ingat ayat yang hendak dibacanya, lupa. Tak kira lah walaupun Fatihah. Surah tak apalah ni nak kira Fatihah ni. Hendak ingat ayat yang hendak dibacanya. Jaranglah orang lupa Fatihah ni. Tapi benda boleh jadi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu lama. Lepas ni apa pula? Tak ingat. Sebab apa nak bagi ingat balik apa ayat lepas tu? Maka tiada putus mualat. Sebab nak mengingat. Ketujuh syarat dia. Tiada lahan. Lahan mana salah? Yakni tiada salah baris yang mencederakan maknanya. Dengan lahan. Kalau ibdal tu tukar huruf. Ini tukar baris ni. Janganlah tukar huruf yang mengubahkan makna seperti dibaca an'amtu alaihim dengan dhammah ta. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Asal ta tu kita pada Allah. An'amta, telah engkau beri nikmat ya Allah. Ini an'amtu, aku beri nikmat. Dengan dhammah ta atau an'amti. Walaupun an'amti tu khitab lah tu. Tak boleh juga ni. An'amti tak boleh. Ti tu engkau juga tu. Dengan kasrah ta tak boleh juga. Walaupun engkau dah tu. Tapi khitab bagi muannah ni. Tak boleh. Atau lahan salah yang tiada ada makna
Seperti dibaca allazi. Siratal lazi dibaca dengan zai bukan dengan zal. Maka jika habis. Walaupun tak ubah tapi dah tukar huruf tadi, ibdal tadi. Habis. Maka jika maka jika dengan sengaja lagi diketahui akan haramnya. Ditahu akan haram, yakni bukan jahil. Ditahu jahil bukan jahil sebab baru masuk Islam, dan bukan jahil sebab jauh daripada orang. Orang mana? Orang yang mengetahui, jauh daripada ulama. Jauh daripada orang pandai. Ini dak orang pandai duduk keliling kelalang dia. Dia duduk tempat-tempat yang boleh dapat orang pandai untuk mengaji. Bukan duduk di puncak-puncak bukit, bukan duduk curun-curun bukit tak. Duduk tempat orang pandai. Jahil dia tak diuzurkan. Habis. Nescaya haram lagi batal sembahyangnya, ditukar allazi, an'amtu, an'amti. Tu. Nescaya haram lagi batal sembahyang. Dengan sengaja. Dengan sengaja, amidan aliman. Sengaja lagi tahu akan haram. Batal sembahyang. Bila batal tu? Ketika itu juga, ketika dia baca tu. Bukan ketika rukuk lagi tak. Ketika dia baca. Sebab dia ni sengaja lagi tahu akan haram. Adapun jika tiada dengan sengaja, lidah terlajak allazi, siratal lazi dengan zai. Tu. Atau dengan jahil sebab baru masuk Islam. Banyak benda dia tak tahu. Atau dengan jahil. Mereka tersebut, mereka mana? Mereka yang baru masuk Islam, mereka yang jauh daripada orang pandai tu. Maka tiada batal sembahyang. Walaupun tak batal, tetapi wajib ulang baca dengan betul. Nak ulang macam tak tahu. Kalau ada orang tegak tepi dia lah. Tu. Ada orang pandai kata, allazi, dia ubah balik. Tu. Dah tak tahu maksud baik benar. Tu. Wajib ulang baca dengan betul. Mana kata tak batal sembahyang tu. Orang tegak kata, baca dengan betul balik. Baca dengan betul tu sebelum rukuk. Maka jika tidak ulang bacanya dengan betul, nescaya batal sembahyangnya dengan turun ke bawah rukuk. Adapun lahan yang tiada cedera, maknanya seperti dibaca Maliki yaumiddin, baca itu. Dia tak baca Maliki yaumiddin. Fathahkan mim tu. Maliki yaumiddin. Tak ubah makna tu. Nasa'at az-zarah, tak ubah makna. Maka iaitu haram dengan sengaja. Wajib ulang dengan betul. Maka jika tiada ulang baca dengan betul, nescaya batal sembahyang, tak batal lala tu juga. Sebab mampu ulang balik. Tak batal lala tu. Batal tu dengan turun kepada rukuk. Maka jika tiada dengan sengaja, maka tidak haram. Hak tadi sengaja. Tak batal sembahyang. Tapi cuma wajib ulang balik. Haram dengan sengaja. Hukum dia haram sebab dengan sengaja. Kena ulang balik. Kalau tak ulang balik, batal dengan rukuk. Ini pula, maka jika tiada dengan sengaja, muqabihat tadi, maka tidak haram. Sama juga, tetapi wajib ulang baca dengan betul. Maka jika tidak baca dengan betul pula, nescaya batal sembahyangnya dengan turun rukuk. Sepadan situ. Habis. Dan tiada lahan jika dibaca, tak lahan lah, tak salah ni kalau dibaca siratal ladzina an'amta alaihim
Ghairil maghdubi alaihim dengan dhammah ha. Alaihum ni baca dhammah ha ni. An'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim dengan dhammah ha serta sukun mim. Dan qiraat khalaf. Tak apalah, ini wajah qiraat. Daripada qiraat yang 7. Orang baca dia tak tahu qiraat apa pun, tapi buku tak batas semayang dia bukan tahu. Cuma bacaan dia tu berbetulan dengan qiraat, tak apa. Orang ahli dia tahulah. Hak ni baca. Dengan wajah tu. Ke-8 dibaca akan habis. Ke-8 daripada syarat tu, dibaca akan Fatihah itu masa berdiri betul. Berdiri betul ni berdiri yang tempat sah baca Fatihah lah. Bukan masa betul ni betul terpacak sampai tiang, bukan. Masa betul ni janganlah bongkok dia tu terlebih hampir kepada sekurang-kurang rokok. Berdiri betul terpacak. Lepas tu sekurang-kurang rokok. Dia ada rokok yang sempurna, iaitu belakang dia sama dengan kepala, sampai siku-siku lah. Ada rokok sempurna. Rokok yang sekurang-kurang, kalaulah tapak tangan orang yang tangan panjang pertengahan tu dapat capai kepala lutut, itu dah nama rokok dah. Itu dipanggil sekurang-kurang rokok. Bukan hak sempurna, dah hak sekurang-kurang. Jadi antara berdiri betul terpacak seperti tiang dengan sekurang-kurang rokok tu ada sepadan dia. Berdiri betul, sekurang-kurang rokok, ada sepadan. Berdiri yang sah baca Fatihah ni, berdiri yang hampir kepada betul. Bukan berdiri yang hampir kepada sekurang-kurang rokok. Bukan sekurang rokok tu tak, hampir kepada sekurang rokok. Mana antara rokok yang sekurang-kurang dengan berdiri betul ada sepadan. Janganlah bongkok tu hampir kepada sekurang-kurang rokok. Bongkok kita tu kena hampir kepada berdiri betul. Tu pun dah nama berdiri betul dah. Bongkok sikit pun tak apalah. Nama berdiri betul. Ataupun melayah ke belakang pun. Janganlah ambil dobit tadi, hak sekurang-kurang rokok. Walaupun ke belakang tak nama rokok. Mana bukanlah sampai terpacak di tiang, dia bongkok sikit tu boleh nama berdiri betul lagi. Tu. Kita bagi berdiri yang qadar, berdiri yang sah baca Fatihah. Dobit ni juga dipakai pada bab akan datang. Pada bab orang yang ketinggalan pada imam dengan 3 rukun panjang. Janganlah sampai imam tu berdiri qadar sah baca Fatihah. Itu sepadan dia. Kita ada baca Fatihah lagi sebab lambat Fatihah ni. Imam rokok 1 rukun. Imam i'tidal tak kira, rukun pendek. Imam sujud rukun panjang 1, 2 dah. Imam duduk antara 2 sujud tak kira, rukun pendek. Imam sujud pula, tu 3 rukun tu panjang. Rokok 1, sujud 2, ini 3 dah. Di mana sepadan dia? Bukan semata imam panggung kepala tak? Jangan sampai imam tu berdiri tempat sah baca Fatihah. Adalah. Yang ni berdiri imam tu hampir kepada berdiri betul. Jangan sampai situ. Kalau sampai situ kita pergi digagah rokok juga. Jangan. Tak boleh rokok dah. Kalau imam sampai tahap tu tak boleh rokok dah. Sama ada kita muwafaqah dengan dia ataupun mufaraqah dengan dia lah. Kita muafakat, kita jadikan rakaat kita tu sama rakaat imam. Akan datang pada bab orang yang diuzurkan ketinggalan 3 rukun panjang dengan imam. Ni dhabit jugalah berdiri betul tu. Berdiri tempat sah baca Fatihah. Habis. Jadi baca Fatihah di mana? Tempat tu. Baca Fatihah tu pada masa berdiri betul. Atau ganti berdiri. Ganti berdiri seperti duduk bagi orang uzur ataupun duduk bagi orang yang sunat. Ataupun mengiring bagi orang uzur. Ataupun melentang bagi orang uzur. Itu dipanggil ganti berdiri betul. Pada ketika uzur berdiri, habis.
Kesembilan, baca akan dia sekira-kira didengar ke telinganya sendiri. Bukan dengar kot dalam tak. Dengar kot luar ni. Kalau dengar kot dalam, mesti dia tahu apa dia baca tak. Orang dia baca, dia tahu apa dia baca. Bukan tahu tak, dengar telinga sendiri. Bila kita dengar telinga sendiri tu, bukanlah bisik, bukan hams. Kan itu. Mana dia kena mengeluarkan makhraj huruf lah, bagi jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj sin, makhraj lam, makhraj ta, makhraj segala makhraj huruf kena jelas lah. Dengar telinga. Bukan sok-sek bisik. Tu. Dengar telinga sendiri. Lazim dengar telinga sendiri kita, orang tepi kita dengar juga sendiri, dia duduk dekat kita tak. Telinga dia dengan telinga kita jika jauh mana tu. Dengar lah juga. Tapi tak apalah, pakat sama-sama semayang. Kacau orang semayang tak apa. Yang lorak ni orang yang tak semayang, tapi kacau orang semayang. Tak boleh lah. Dia pederah, zikir. Zikir-zikir tu. Ni hak hukum pekah kita ni, tapi tak beramai. Tu imam perang masa berzikir tu. Orang masbuk belakang ni tak kira. Orang makin tambah rakaat ke, orang main baru masjid-masjid pergi jalan lah baliknya tak. Sehingga kereta main semayang ni tak kira, dikira zikir dia. Kalau zikir tu mentashwishkan orang, mengganggu orang semayang, haram. Haram tu sikit dan terah, kalau mengganggu dalam masjid. Dalam kampung, tak ada siapa main, tak apa, habis semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok kita lah dah, tak apa. Boleh berzikir dengan derah, boleh nak mengajak. Maksud mengajak ni bukan saja semata-mata, bukan saja ajak orang tak reti. Ajak lepas ni apa. Takkan tak reti berpuluh-puluh tahun. Dah tak reti situ. Orang dia tak hafal lepas ni apa. Dia tak tahu susunan tu. Tertib zikir lepas sembahyang dia tak tahu. Walaupun lama mana pun dia tak tahu. Macam mana? Pangkat manusia, jangan kata manusia ni sama. Takkan mengajak berpuluh-puluh tahun, tak kira berpuluh-puluh tahun tu. Tak erti. Dah nama mengajak, tak kira. Tu kita kata ni duk macam kita baca kitab ya. Duk baca kitab bab sembahyang tak berhenti-henti pasal apa? Tak berhenti baca bab sembahyang ni pasal apa? Pasal orang tak berhenti beranak. Sebab berhenti beranak lah, tak apa, tak baca lah. Tak, dia main budak baru pula tak? Nak kena baca pula. Tahun depan beranak pula, kena baca pula. Orang ni bersalin-salin tak? Ilmu tu nak kena berjalan selalu. Kalau manusia berhenti beranak habis tak apa, selesai. Satu generasi habis lah. Alim dah bab sembahyang. Marah kita baca bab sembahyang tak berhenti-henti. Baca bab wudu, baca bab ayat mustakmal. Pasal apa nak baca sangat? Nak baca mana? Yang dia duk angkat corner bola tak berhenti-henti tak apa pula. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Kesembilan, dibaca akan dia sekiranya mempendengar ke telinganya. Dengar telinga sendiri. Jangan ada mumit-mumit mulut. Takbir pun sengak, Fatihah pun sengak. Anak katanya apa-apa rukun qauli tu kena dengar telinga sendiri. Tak apalah pakat-pakat sama-sama semayang. Habis hukum makruh ya. Tapi kalau tak dengar, mayang tak pakai. Cuma nak jaga orang sebelah takut kacau. Sengak mulut. Patut cepat dengan Fatihah. Express. Pasal apa? Tak bunyi. Kena baca. Tabikkan makhraj huruf tu. Jangan makhraj bisik. Makhraj bisik ha belaka. Semua ha.
Ha. Semua kalau huruf ha belaka, kha jadi ha, semua jadi ha. Pasal apa? Masa dia bisik. Hoheh, hoheh, hoheh. Tak pakai sembahyang dia. Ha, tu. Habis. Jaga bab tashwih tu kena jagalah. Lagi tak pekah kita bukan? Pekah siapa dah pekah kita ni? Tashwish mengganggu orang semayang tu iman nak wirid-wirid lepas semayang tu tengok belakang ni ada orang bangkit tambah rakaat ke? Ada orang singgah semayang ke? Ni tak perang, tak bubuh mic pula, bubuh. Tak cukup suara dia terah tu, bubuh mic pula. Perang kawan ni nak baca. Ganggu. Ha, ganggu orang semayang. Tak boleh. Bukan tak bagi berzikir, bukan kata-kata zikir pelan-pelan. Orang ada ilmu dia tengok masjid-masjid orang ada ilmu tu, iman ada ilmu tengok cara dia buat ini. Sengah sepi. Ha, tu beza dia, dah beza dia. Ha, tu. Kata ada orang tak apalah. Tashwish tu jangan. Jangan tashwishkan, mengkacau orang semayang tak boleh. Ha, sama-sama semayang tak apa. Sebab tu imam tu sunat dia saktah. Sunat dia saktah. Biar makmum lepas dia baca Fatihah, biar makmum belakang ni selesai Fatihah baru dia masuk baca surah. Sunat. Ha, dia peterah juga pun. Tak haram. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Ke-10. Jangan diselangi antara kalimah-kalimah dan antara ayat-ayatnya ayat Fatihah. Kalimah Fatihah, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim tu kalimah-kalimah. Ayat dalil Bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin satu ayat. Diselangi oleh zikir yang asing. Zikir dalam semayang ni kita berzikir, kita berdoa tak atas semayang. Tapi dia ambil zikir pergi tak celah ni. Ha, walaupun tak batal, tapi diselangi dengan zikir yang asing yang tiada bersangkut dengan sembahyang. Mana misal bagi zikir asing tu? Seperti berkata Subhanallah. Ha. Tak kalah halintar. Burung pang, pang Allah Subhanallah. Ha. Kilat sambak tak halintar. Panah lintak. Atau berkata Alhamdulillah. Tak kalah ia bersin. Cim. Walaupun dituntut bersin sebab Alhamdulillah. Tapi di sini dia tak bersangkut dengan semayang. Maka putus mualat. Kena ulang semula. Kena ulang semula. Wajib ulang mula daripada basmalah. Bismillah semula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Cim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun zikir tapi tak bersangkut put. Walaupun sunat juga dalam bersin sebut dalam semayang pun alhamdulillah tu. Tapi memutuskan mualat. Kena mula lagi bismillah mula. Maka jika tiada ulangnya, disambung terus. Nescaya batal sembahyang. Bila batal tu bukan lala tu dak dengan rokok. Sebab sebelum rokok tu mampu lagi diulang lain. Adapun diselangi dengan zikir yang bersangkut dengan sembahyang, maka tiada putus mualat. Seperti berkata amin makmum, bagi amin imamnya. Imam yang sebut amin, kita sebut amin. Imam selesai. Makna dia berembat untuk imam baca Fatihah lah ni. Dia tak biar untuk imam dulu. Bila tak imam sebut amin, kita pun amin. Padahal kita tengah baca Fatihah. Tu. Ini masuk dalam sebutan yang bersangkut dengan semayang. Seperti berkata amin makmum dengan amin imamnya pada semayang jahar. Semayang yang masa derah ni. Macam masa derah ni semayang bangsa malam. Ataupun semayang Jumaat. Subuh pun dia kira bangsa malam juga. Walaupun subuh disebut dengan puasa, bangsa siang dah. Subuh tu naik fajar tu bangsa puasa, bangsa siang. Tapi bangsa semayang, bangsa malam. Mana boleh baca derah.
Serupa dengan mulut kita, nisbah dengan basuh najis, dia kira luak lagi. Dalam mulut ni kena kumuk-kumuk, basuh najis. Nisbah dengan wuduk, nisbah dengan mandi, dia kira dalam, tak wajib menyampaikan air dalam mulut. Tu dia kira bangsa. Dia banyak bangsa. Nisbah dengan puasa tak batal. Tak batal lagi puasa. Ambil nasi, buhlah mulut, tak batal puasa. Telan batal. Mana kira luak lagi. Dalam mulut tu nisbah puasa, dia kira luak lagi. Baik. Ini sembahyang malam, sembahyang maghrib, isya, subuh, sembahyang jahar. Jika ia dengar imamnya baca waladdallin, barulah dia sunat kata amin. Imam kata amin, dia pun amin. Amin. Ingat imam kata waladdallin, dia pun amin walaupun imam tak kata. Sebab dengan sebab bacaan, bukan sebab imam tak kata. Kadang-kadang imam ni lambat. Masa tu masa amin dah, dia tak kata. Adapun mana bila imam baca waladdallin, bukan pasal imam sebut amin, pasal baca imam. Kalau imam tak baca pun dia kata amin. Adapun jika dia dengar baca imamnya, hanya dengar imamnya berkata amin, dia tak dengar waladdallin tu, dengar amin saja, dia pun amin saja. Atau ia semata-mata dengar makmum ramai berkata amin, maka ia turut amin, maka putus mualat. Sebab kita sebut amin tu dengan bacaan imam, bukan pasal imam kata amin. Satu. Ataupun bukan pasal makmum lain kata amin, bukan. Mana kata kalau tu imam sebut waladdallin, tu imam tak kata amin. Sunat juga kita kata amin. Sebab amin tu sebab bacaan dia. Bacaan waladdallin tu. Habis. Kalau dia kata amin pasal tu imam kata, bukan sebab bacaan, ataupun pasal makmum lain yang kata, maka putus mualat tu. Maka wajib ia mula baca balik Fatihahnya. Baca daripada awal, daripada bismillah. Dan jika tidak ia baca balik Fatihahnya daripada awal, daripada bismillah, nescaya batal sembahyangnya. Bukan lala tu tak. Batal tu bila? Dengan turun kepada rukuk. Maka hendaklah beringat. Kena jaga-jaga ni. Kena beringat masalah ni. Kena amati. Tu orang tua-tua mengaji kitab. Orang tua-tua dulu ni pandai mengaji. Tak? Dia buat kitab main menadah, tunggu baca. Sekali dia balik. Tak faham, tengok balik. Orang zaman lah, mengaji tak erti mengaji. Mengaji tak ada bakat, tak ada skill mengaji, tak ada. Dia main masjid, lengan kangkung. Lepas tu dengar ustaz depan mengajak perang. Ustaz buat kitab, dia tak buat kitab. Berang. Yang kahut lagi apa dia? Kitab dia kena orang beli. Ni siapa-siapa yang ada nak wakaf kitab untuk kita nak mengaji, tu dia Orang dulu jual rumah beli kitab. Bi'id daro Mushtaril azkaro. Kita azkar tak ada duit nak beli, jual rumah. Bi'id daro. Kau sungguh semalam kitab nak mengaji, orang kena beli kat dia. Orang dulu mengaji kitab, tak faham, balik tengok balik. Tengok semula. Kitab ada pen dengan beg Jasmine dia tu. Orang dulu pandai. Tengok. Yang betul Tok Guru tak ada kitab tak apa. Tok Guru main lengan kangkung. Tak apa, dia Tok Guru dia alim. Anak murid ada kitab, tu pun kena. Tak? Ni ustaz buat kitab, dia tak buat kitab. Takkan?
orang kitab besar-besar orang beli mengaji. Kitab-kitab besar 4 jilid. Kitab tafsir, hasyah apa nama, Sawi lah, Anak Talibin lah. Dak pondok bukan ada duit sangat tapi dia beli, posah beli ke? Posah beli kitab tebal-tebal. Alah ni kena orang wakaf kat dia pula. Oh. Nak buatlah perangai macam tu. Lama-lama susut ilmu. Tak. Ha. Susut ilmu. Sebab tu kita tengok tempat-tempat orang yang mengaji, tempat orang yang ada bakat mengaji. Kedai-kedai kitab hidup. Macam belah petani. Kedai-kedai kitab lebih hidup. Ha. Sebab apa? Sebab kitab orang nak beli. Nak mengaji tak? Lagi ada turut mengajar. Kitab tu orang nak beli. Macam. Beli kitab. Ha. Reti nak mengaji. Ha. Main zaman lah ni. Tutup kedai kitab. Dia tak reti mengaji. Ha. Kitab dia kita kena beli. Pelik dia. Ha. Nah, tak faham tengok balik ni. Tunggu peringat dah. Hendaklah beringat kerana banyak orang jahil masalah ini. Ha, masalah ni. Syarat-syarat Fatihah. Ha, dah. Nanti. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Apa? Kau dengar dah? Betul tak? Mas'alatun, tak tu lah. Tajuk dia. Makmum tengah baca Fatihah, maka ia dengar imam baca ayat. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Subhanakallah.